Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam satu UiTM, salam Malaysia Madani. Selamat datang semuanya ke Coffee Talk with Rosie 2023, kandungan segar, diskusi inklusif. At Coffee Talk with Rosie, our goal is to strike the balance between leisure and informative content. So, hari ini kita bersiaran dari Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin, UiTM Shah Alam. Hadirin sekalian, sebelum meneruskan topik CTWR Mei 2023 bersama panelis tamu kita pada hari ini, iaitu The Next Chapter, UiTM in Pursuit of Becoming a Globally Marketable University in Orthodontic and Dental Education, saya ingin mengajak warga UiTM untuk melayari FB rasmi VC UiTM di facebook.com/VC UiTM. Dan pada masa yang sama, bolehlah melayari laman sesawang rasmi VC UiTM di vc.uitm.edu.my untuk pelbagai informasi terkini aktiviti di UiTM. Jadi silalah untuk mendapatkan informasi berkenaan ataupun terus saja ke website UiTM. Hadirin sekalian, untuk CTWR 2023, saya akan menunjukkan tamu-tamu panelis yang dipilih khas menerusi laman sesawang expert.uitm.edu.my. Sesiapa yang terpilih itu adalah rezeki Allah. Jadi kita dah ada panel-panel yang telah tersenarai. Jadi maksudnya di situ siapa yang terpilih hari ini adalah yang chosen one. So insya-Allah. Objektif pendekatan ini sebenarnya untuk menghebahkan kehebatan, kesungguhan dan kepakaran warga UiTM pada semua pemegang taruh UiTM di Malaysia dan juga seluruh dunia. Jadi untuk itu kita boleh berehat sebentar sambil mungkin pendengar boleh melayari website-website yang saya sebutkan tadi. Ladang Nenas Bukit Ilmu UiTM Cawangan Kelantan ni dibuka pada April 2021 dengan keluasan 10 ekar dan kini baru di fasa pertama yang mana kami tanam 40,000 pokok dan berusia 6 bulan. Projek yang dijalankan oleh agrobisnes ini bertujuan untuk PMP serta projek penjanaan pendapatan universiti. Dan kami mendapat kerjasama daripada Lembaga Perusahaan Nenas Malaysia yang menyumbangkan benih kepada kami, benih nenas. Nenas MD2 dijangka akan dituai pada Februari 2023 dengan jangkaan hasil sebanyak 500,000. Iaitu hasil penjualan nenas dan juga benih MD2. Antara pengalaman serta input yang saya dapat daripada pengurusan agrobisnes di UiTM Kelantan, antaranya ialah dapat membantu saya dari segi meningkatkan ilmu dalam pengurusan serta boleh digunakan untuk masa hadapan saya. Dan saya juga dapat membantu setiap golongan ataupun pekerja di luar sana dengan ilmu yang saya dapat daripada saya belajar di agrobisnes UiTM Macang. Di masa hadapan untuk nenas kami merancang untuk kembangkan lagi projek ke fasa kedua dan ketiga. Dan selain daripada itu, kami juga berharap
projek pembiakbakaan benih yang kaedah penyukuran jambul yang kami jalankan boleh diperbesarkan lagi. Dan seterusnya boleh menjana pendapatan menerusi penjualan benih. Kembali kita dalam CTWR Mei 2023. Kini kita berada di segmen Sembang Kopi. Hadirin sekalian, saya sebenarnya akan memperkenalkan tamu panelis kita pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Mariyati Mat Dasor. Profesor Madya Mariyati Mat Dasor merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pergigian UiTM. Selamat datang. Terima kasih. Pada masa yang sama, beliau juga adalah Ketua Unit Kualiti di Fakulti Pengajian Pergigian UiTM dan juga panel MQA bagi program pergigian. Jadi, sebenarnya apa khabar Prof. Madya? Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Kalau tengokkan senarai you ni, semuanya berkaitan dengan saya. Ya. Tadi petang kita ada pertemuan dengan MQA. Alhamdulillah. Jadi saya mohonlah Prof. Madya Dr. Mariyati Mat Dasor untuk menjelaskan dengan lebih lanjutlah latar belakang anda sebagai pensyarah di UiTM dulu. Ya. Kemudian bolehlah fokus kepada bidang kepakaran. Ya. Doktor, yang itu orthodontics and dental education. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Saya bersyukur kepada Ilahi dengan peluang diberikan untuk berkongsi pengalaman apa yang saya telah belajar. Sejak Fakulti Pergigian ditubuhkan pada 2006, saya diberi peluang untuk menjadi warga pendidik pada tarikh keramat Datuk, 1 April 2007. Pada tarikh itu saya dapat bekerjasama dalam kepimpinan Profesor Datuk Dr. Muhammad Ibrahim Abu Hassan. Pada ketika itu adalah Dekan Fakulti Pergigian. Setelah diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kepakaran ortodontik di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya kembali ke UiTM dengan semangat baru pada 2011. Saya telah diberi tanggungjawab untuk menjadi ketua Pasca Sisazwah pada ketika itu Datuk. Saya masih ingat ketika itu kami masih lagi berada di bangunan FSKM dan juga bangunan kejuruteraan, di mana kita berada di Menara 2 dan Datuk pada ketika itu di Menara 1 under UHAC. Banyak yang saya belajar, especially outcome based education. Alhamdulillah. Dan daripada situ saya terus berkembang, dilantik sebagai Ketua Pusat Pengajian untuk Pergigian Kanak-kanak dan Ortodontik bermula daripada 2013 hingga 2016. Dan dengan kepercayaan fakulti dan UiTM, saya diberi mandat seterusnya untuk menjadi Timbalan Dekan Akademik dan pada ketika itu Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa selama daripada 2013 hingga 2016. Alhamdulillah saya belajar banyak Datuk daripada BHCA yang banyak mendorong kumpulan pada ketika itu adalah bersama Dr. Sharifah dan tim BHCA telah mengajar kami untuk memahami pembentukan program, memahami OBE dengan lebih baik, pelaksanaan program yang lebih mantap dan sistematik dan assessment yang lebih jitu untuk memastikan graduan kita Bumiputera yang akan mencapai visi dan misi UiTM, Bumiputera yang berprofesional dan kompeten Datuk. Mungkin boleh doktor sebut sikit mengenai ortodontik tu. Mungkin pendengar kita, stakeholder kita di luar sana, mungkin ada yang student-student yang belum tahu apa dia ortodontik. Dia tahu doktor gigi je. Ya, betul Datuk. Ortodontik adalah sebahagian daripada bidang kepakaran dalam pergigian. Pergigian mempunyai 12 bidang kepakaran yang dibahagikan kepada non-hospital base dan hospital base. Untuk ortodontik diklasifikasikan under non-hospital base. Maknanya tak payah masuk hospital lah. Kurang masuk hospital Datuk, berbanding dengan kepakaran yang lain. Ortodontik selalu dikaitkan dengan rawatan braces.
pada kebiasaan rawatan ortodontik bukan hanya kepada rawatan pendakap gigi, Datuk. Tapi dia merangkumi pelbagai rawatan yang boleh diberikan kepada pesakit mulai umur seawal 7 tahun. Oleh itu, kita menggalakkan ibu bapa untuk membawa anak-anak datang berjumpa doktor pakar pergigian ortodontik untuk mendapatkan konsultasi awal supaya masalah-masalah maloklusi dapat dirawat dengan lebih cepat dan masalah-masalah maloklusi dapat ditangani dengan lebih ringkas dan mudah pada peringkat awal. Ortodontik adalah satu bidang kepakaran yang meliputi bukan setakat profil muka tapi juga kegigitan ataupun oklusi kita panggil. Yang kita bantu pesakit bukan setakat untuk cantik ataupun fashion tapi untuk membaiki dan merawat dari segi fungsi gigi tersebut, Datuk. Ya, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Panjang lebar Dr. Ya. Alhamdulillah. Kalau dari segi dental education tu macam mana? Dental education sebenarnya bermula bila saya sendiri diberi mandat belajar daripada Datuk sendiri apa itu OBE, daripada Prof Suhaimi, Taiko OBE yang dikenali di seluruh Malaysia. Daripada situ minat terhadap pembentukan program dan pembangunan program pergigian di Malaysia telah memberi saya minat untuk lebih menumpukan kegiatan-kegiatan bukan setakat dalam UiTM malah di peringkat kebangsaan, Datuk. Dengan pengalaman yang diberi daripada UiTM untuk menyediakan dokumen untuk akreditasi, saya galakkan kepada koordinator-koordinator yang diberi tugas untuk menyediakan dokumen kepada akreditasi. Ini adalah peluang keemasan untuk semua belajar apa itu OBE, apa itu program, dan kita boleh membentuk lagi pendidikan pergigian ataupun dental education dalam segi konsep yang sama. Dan oleh itu kita menjadi advisor ataupun penasihat akademik, Datuk, untuk membantu bukan setakat institusi swasta dan malah institusi awam dalam pembentukan program-program baru untuk mengembangkan pendidikan pergigian di Malaysia, Datuk, insya-Allah. Alhamdulillah. So terima kasih jawapan yang panjang lebar jadi kepada parents tadi kepada ibu bapa dinasihatkan oleh Dr. Mariati untuk bawa anak seawal 7 tahun Ya, betul, Datuk. ke doktor pakar gigi untuk tengok gigi ni jangan ada gigi berlubang kan. Kalau yang nak pakai braces tu pagar tu nak kena cantik gitu kan. Alright, so jangan lupa tu para pendengar, nanti bawalah anak-anak mana yang tak ada anak tu tak apa, nanti bila dah kahwin ada anak insya-Allah kita mesti memastikan rakyat Malaysia ni gigi-giginya cantik-cantik. InsyaAllah, Datuk. Ya, betul. Dan pada masa yang sama, you pun memberi juga atau menyarankan kepada educators kita untuk mendalami apa dia dental education. Terima kasihlah menjual habis OBE. Ya, betul. Alhamdulillah. So kita selepas ni kita akan bincang dengan lebih lanjut lagi. Kita berehat sebentar. Projek ini sebenarnya bermula pada tahun 2020 di mana saya bersama dengan pasukan saya tim saya mula masuk dan berjumpa dengan ketua kampung di Teluk Rejuna, dan daripada situ kami dibawa berjumpa dengan wakil rakyat Adun Kelaburan, dan daripada situ bermulanya lah kerjasama kami dengan Pejabat Tanah dan Jalan Tumpat. Hasrat kami adalah untuk membantu membangunkan masyarakat di sini
melalui program pelancongan lah. Sebab disebabkan di kawasan ini asalnya kawasan ini atau Pulau Suri terkenal dengan pasar terapung, tetapi the spillover tidak berlaku kepada masyarakat setempat. Jadi kami melihat dengan kedatangannya pelancong ini, maybe kita boleh bawa ekonomi itu dirasai oleh semua penduduk. Tujuan projek ini adalah seiring dengan matlamat inklusif Sustainable Development Goals, iaitu inisiatif inklusif memperkasakan wanita dan memperkasakan golongan berpendapatan rendah. Satu hari tu agak-agak berapa pokok? 10 pokok? Lebih. Lebih daripada 10 pokok? Boleh naik? 20 lebih lah? Ya. Berapa tahun dah beruk ni? Setahun lebih beli besar kan tu. Setahun lebih dah? Oh. Pengalaman saya berasa macam sangat-sangat rasailah benda yang baru yang saya terokai hari ini, seperti menolong, datang tengok sendiri tempat. Sebelum ni saya tengok dalam plan saja. Okay, hari ini saya datang sendiri, begini tempat yang telah pensyarah-pensyarah, staf-staf yang telah plan semua. Jadi saya rasa sangat teruja, happy dapat menolong untuk set upkan tempat untuk menjayakan projek kali inilah. Okey, CTWR 2023 episod Mei ini kembali dalam segmen ketiga, Sembang Kopi. Jadi mari kita teruskan perkongsian bersama Profesor Madya Dr. Mariati Mat Dasu. Saya mohon Dr. Profesor Madya Dr. Mariati Mat Dasu berkongsi sikit mengenai pertama kolaborasi yang pernah Doktor jalankan sepanjang bertugas di UiTM, itu yang pertama, kolaborasi. Dan yang kedua, pengalaman dan kejayaan yang pernah dicapai sepanjang bertugas di UiTM. Lama tadi tu, sila. Ya, terima kasih Datuk. Alhamdulillah, peluang yang diberikan oleh UiTM untuk menjalinkan kolaborasi bukan setakat di peringkat tempatan, but juga di peringkat antarabangsa. Sekarang seperti yang Datuk maklumkan sebelum ini, UiTM akan globally marketable, competent. So oleh itu kita bermula Datuk, saya dapat peluang untuk menjalani penyelidikan bersama orang-orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Saya rasa konsep sinergi yang diamalkan oleh UiTM sangat bertepatan, di mana kolaborasi di antara Fakulti Pergigian, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Farmasi dapat menghasilkan pattern yang lebih baik. Pada masa ini saya telah menjalani kolaborasi bersama 3 fakulti ini untuk pelajar siswazah kami, iaitu Doktor in Ortodontik. Kami telah berjaya menjalani 2 penyelidikan bagi 2 PhD student kita. Ini akan dapat memberikan impak yang lebih tinggi. Kami akan meneruskan bukan setakat menghasilkan pattern, kami juga untuk menghasilkan publikasi yang lebih impactful, Datuk, insya-Allah. Mungkin boleh disebutkan contoh tadi kolaborasi dengan pendalaman dengan fakulti kita yang 3. Betul. Ada kolaborasi dengan antarabangsa, universiti antarabangsa. Pada masa ini kami berkomunikasi secara lebih rapat
bersama Fakulti Pergigian daripada Korea, and berkenaan dengan mini implant. Mini implant adalah sejenis appliance yang digunakan sebagai penampan ataupun anchorage untuk ortodontic treatment. Konsepnya sama sebab passion kita adalah sama, di mana kita akan memanipulasikan surface mini implant tersebut untuk menjadi penampan yang lebih baik, dan itu akan menjadi juga pattern kepada kita. Sekarang ni kita masih lagi dalam proses tahap 1 ataupun fasa 1, di mana penghasilan pattern tersebut, Datuk, insya-Allah kami akan meneruskan kolaborasi ini bersama Kyung Hee University, di mana kolaborasi klinikal akan dijalankan, di mana pesakit akan diambil daripada Fakulti Pergigian UiTM dan juga Fakulti Pergigian Kyung Hee University, Datuk. So that inisiatif yang kita ambil sebab kita mengguna pakai mini implant daripada Korea. Maksudnya kita punya matlamat adalah sama. Dan kita boleh membandingkan data yang kita dapat, insya-Allah, Datuk. Okey, kalau maksudnya bila mini implant tu dibuat di Universiti Kyung Hee Korea, kita menggunakannya. Betul, adakah Datuk. pelajar-pelajar kita terlibat dalam proses kolaborasi ini? Ya, ini adalah salah satu daripada projek penyelidikan PhD kita dalam Dr. in Orthodontic, Datuk. Okey. So itu planning, ini adalah sebahagian daripada projek besar kita yang kita akan mendapatkan beberapa projek penyelidikan dalam konsep kolaborasi yang sama, Datuk. Kalau doktor tak berkeberatan, berapa jumlah geran yang kita, bilangan gerannya dan juga jumlah geran itu sendiri? Setakat ni apa yang kami dapat adalah geran dalaman daripada bench fees pelajar yang menampung untuk penyelidikan tersebut, Datuk. Inisiatif daripada Fakulti Pergigian untuk menyediakan geran dalaman bagi menampung penyelidikan bagi program-program siswaza sangat berguna, Datuk. So kita mengguna pakai grant yang dia ada. Oleh itu kita juga mendapat persetujuan daripada company untuk memberi sponsor kepada kita mini implant tersebut, insya-Allah, Datuk. Company itu company daripada Korea lah. Ya, betul, Datuk. Company daripada Malaysia ada tak? Belum lagi, Datuk. Tapi tujuan saya kita nak maklumkanlah, kita pun suka ya kalau kita dapat berkolaborasi dengan industri yang di Malaysia juga, bukan saja di luar negara, tapi kita libatkan industri dengan memaklumkan dalam ruangan ini. Kita harap ada industri tempatan yang mahu bekerjasama, berkolaborasi dengan kita punya Fakulti Pergigian UiTM, insya-Allah. Kan baru cantik kan. Ya. Jadi kalau soalan yang kedua tadi tu, pengalaman dan kejayaan. Pengalaman saya macam saya ceritakan pada Datuk tadi, bermula daripada koordinator dan ketua untuk Paskah Siswazah, dan pengalaman sebagai timbalan dekan akademik memantapkan saya daripada segi pendidikan pergigian, Datuk. Dan daripada situ saya banyak menjadi penasihat akademik, membantu dalam segi pembentukan program daripada siswaza, program siswaza, dan ini memberi peluang kepada kita untuk memawar-warkan kepada seluruh fakulti pergigian di Malaysia bahawa UiTM boleh menyediakan kepakaran yang setanding dengan universiti-universiti lain dalam segi pembentukan dan pendidikan pergigian. Daripada pengalaman ini saya gunakan untuk menjadi panel MQA. Saya diberi peluang menjadi panel MQA sejak tahun 2018, Datuk. Alhamdulillah saya sekarang adalah pengerusi panel MQA, Datuk. Bagi program-program siswazah dalam Malaysia, dan saya telah menjalani 3 akreditasi untuk Universiti Malaya dan juga untuk Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini adalah universiti-universiti yang terunggul dan tertua di Malaysia, dan kita mampu datang untuk melakukan audit kepada universiti-universiti tersebut. Dengan ini juga saya baru-baru ini telah dilantik sebagai ahli
kepada Majlis Pergigian Malaysia, Datuk. Bertarikh pada 23 Jun. Hari ini adalah hari keramat juga bagi saya. Bukan setakat berpeluang untuk berkongsi dengan Datuk dan semua, juga ini adalah meeting pertama saya bersama Majlis Pergigian Malaysia dan DG baru, Datuk Dr. Muhammad Farid. Okay. So I think ini adalah penghargaan besar bagi diri saya. Itu adalah kejayaan yang saya rasa UiTM adalah yang mencetus terhadap kejayaan saya kecapi. Alhamdulillah. Tadi saya nampak dalam flash dia tadi ada IIDX kan. Jadi maknanya itu adalah antara kejayaan. Doktor, mungkin ceritakan sikit apa produk yang dibawa tu. Alhamdulillah. Datuk, kolaborasi kami bersama Fakulti Farmasi dan juga Fakulti Kejuruteraan, kami telah menghasilkan satu paten. Masih dalam proses untuk mendaftar paten tersebut, Datuk, insya-Allah. Di mana kami menghasilkan adapter. Adapter ni, Datuk, kiranya yang terulung akan dihasilkan. Adapter ni kita gunakan untuk menguji kestabilan mini implan. Sebab mini implan akan dimasukkan kepada tulang rahang yang digunakan untuk anchorage ataupun penampan semasa rawatan ortodontik. Kalau tak dimanipulasikan permukaan mini implan, kita mungkin tak akan dapat ketahanan dan kestabilan mini implan dalam masa yang lama. Kita perlu mengkaji dan mengenal pasti kestabilan mini implan menggunakan adapter. Adapter pada kebiasaan pengujian kestabilan mini implan dilakukan dalam mini implan yang konvensional, Datuk. Yang besar yang selalu gunakan untuk crown. Tapi memang ni specifically untuk ortodontik sahaja. So adapter ni insya-Allah boleh digunakan dalam pelbagai jenis, bentuk dan dimensi mini implan yang berbeza, insya-Allah. Intricate juga tu kan. Sebab mini implan dalam mulut dia susah nak masukkan tu kan. So you all ni memang kena, orang kata apa, telitilah nak masuk tu kan. Kalau tersalah letak, kalau saya kata pasang kat gigi lain kan. Alhamdulillah. Terima kasih penjelasan yang sangat detail. Jadi kita boleh berehat sebentar dan kita sambung lagi sekejap selepas ini. Segmen Sembang Kopi. Selamat kembali. Kita kini dalam segmen keempat. Saya ada berita baik untuk semua staf UiTM. Anda kini boleh menebus voucher sempena ulang tahun kelahiran anda di dua platform iaitu Riciamo Cafe dan juga Campus Bean. So, hanya perlu scan kod QR dan nikmati potongan sehingga 20% untuk hadiah dan
minuman di 2 platform berkenaan. Tapi hanya dalam bulan kelahiran anda saja. Di luar bulan dah tak boleh claim. Okey. So jangan lepaskan peluang ini. Ya, layari UiTM ataupun layari gifts.uitm.edu.my untuk info lebih lanjut. Jadi UiTM Gifts ini adalah satu projek khas Pejabat Naib Chancellor VCOSP yang telah kita bangunkan secara sinergi oleh Jabatan Infrastruktur, Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur dan Jabatan Komunikasi UiTM. Selamat kembali ke segmen Sembang Kopi. Baiklah, untuk segmen keempat ni kita akan terus bersembang mengenai ortodontics dan dental education bersama Profesor Madya Dr. Mariati Mat Dasor. Saya ada 2 soalan sekali lagi ya. Jadi soalan pertama ni, apakah satu perkara yang masyarakat umum mesti tahu ataupun perlu tahu mengenai bidang ortodontics dan dental education ini? Okey, saya soal yang tu dulu. Ya. Terima kasih Datuk. Ortodontics seperti yang saya maklumkan adalah salah satu cabang bidang pergigian. Selain daripada rawatan yang kami berikan kepada pesakit-pesakit daripada umur seawal 7 tahun dan umur daripada adulthood juga diberikan, di mana rawatan-rawatan ini diberikan secara kita panggil rawatan intersubtif, diberikan pada umur yang awal supaya kita dapat memberikan rawatan yang lebih optimal dan mengelakkan kesan-kesan yang lebih drastik seperti ortodontic surgery sekiranya pesakit tersebut mempunyai masalah rahang yang mungkin memerlukan surgery pada peringkat umur dewasa. Oleh itu, apabila mendapat konsultasi daripada doktor pergigian, perlu juga ibu bapa dan warga supaya mengenal pasti dan bertanya kepada doktor pergigian tersebut mengenai rawatan ortodontik. Sekiranya ini dapat dijalankan dengan lebih awal. Dengan adanya rawatan ortodontik, kita dapat memberikan bukan setakat kecantikan dan juga fungsi yang lebih baik kepada pesakit-pesakit kita. Ortodontik pada masa ini selalu dikaitkan dengan fake braces. Oleh itu, warga-warga dan UiTM dan juga ibu bapa perlu maklum supaya rawatan ortodontik diberikan oleh pakar pergigian ortodontik sahaja, di mana kepakaran ini hanya diperolehi dengan training yang intensif selama 4 tahun, sama ada di institusi rawat tempatan ataupun institusi antarabangsa yang diiktiraf oleh Majlis Pergigian Malaysia. Fake braces ataupun dikenali sebagai rawatan braces ataupun pedakat gigi palsu sangat popular pada masa kini kerana warga-warga remaja hanya ingin mendapatkan rawatan braces disebabkan oleh style or fashion, di mana rawatan gigi pendakap gigi palsu akan menyebabkan masalah-masalah lain seperti toxicity, keracunan, ada juga kes kematian disebabkan oleh keracunan plumbum yang tinggi pada wire-wire yang digunakan. Kebanyakan rawatan yang diberikan tidak mendapat tidak dicuci dengan baik, dinyah kuman dengan sempurna dan menyebabkan infeksi pada pesakit. Dan dia juga menyebabkan tidak ada kawalan tekanan yang diberikan kepada gigi menyebabkan gigi terkeluar daripada rahang tulang tersebut, Datuk. Tadi sangat pentinglah parents ni kena tahu ya. Cuma saya terpikat dengan 7 tahun tu. Maknanya sebelum 7 tahun tak digalakkan ya? Seawal 7 tahun di mana pertumbuhan gigi bawah, gigi kacip, Datuk, bermula pada umur 6 tahun. So gigi pada kebiasaannya tumbuh pada umur 6 tahun dan akan tumbuh sempurna dengan pembentukan gigi kekal dan akar selepas 3 tahun berikutnya, Datuk. So pada masa 7 tahun kita akan mendapati bukan setakat gigi kacip bawah sahaja, rahang bawah,
tapi juga gigi kacip rahang atas akan tumbuh. Pada masa tersebut, kemungkinan besar kanak-kanak akan mendapati gigitan silang, kita namakan Datuk, di mana gigi kacip atas akan berposisi belakang daripada gigi kacip bawah. Dia tak tersusun. Tak tersusun, Datuk. Komplikasi yang ketara, Datuk, disebabkan oleh maloklusi tersebut adalah dia akan menyebabkan pembentukan terbantut pada rahang atas. Dan seterusnya, sekiranya masalah ini tidak diatasi, pesakit tersebut memerlukan surgery. Rahang akan dijalankan bersama rawatan pergigian atau pendakap gigi, Datuk. Oh, sehubungan dengan itu, jadi UiTM ni, kita punya fakulti pergigian UiTM ni, ada offer perkhidmatan itu ya? Alhamdulillah, Datuk. Fakulti pergigian UiTM Sungai Buloh, kami mempunyai kebanyakan pakar-pakar pergigian. Kalau ikutkan dari segi program, Datuk, kita ada 13 program pasca siswaza dan kita ada 8 clinical doctorate coursework program, Datuk. Yang bukan setakat kita memberi tekanan kepada pendidikan pergigian, kami juga menawarkan perkhidmatan kepakaran pergigian dari segi pelbagai pakar bidang, Datuk. Jadi kalau orang public ni, orang luar ni nak datang mendapat khidmatan untuk tengok gigi anak dia ke, gigi dia ke, jadi boleh datang ke fakulti ya? Definitely, Datuk. InsyaAllah, Datuk. Saya difahamkan kat sana ada gigi, dia punya klinik tu macam spa ya? Ya. Kita ada juga klinik swasta kita, privatized klinik. Okay. Ada klinik kita namakan klinik Amethyst, Datuk. Klinik Amethyst. Yes, yang itu berbayar lah ya? Ya, betul, Datuk. Kita memberi peluang kepada warga UiTM, komuniti setempat dan juga seluruh warga Malaysia untuk datang ke Fakulti Pergigian Sungai Buloh, UiTM Sungai Buloh, kampus Sungai Buloh. Kami menawarkan bukan setakat single ataupun satu sahaja bidang, dan kita sentiasa berkolaborasi. Kita panggil interdisciplinary management, Datuk. Bersama pakar-pakar yang lain, bukan setakat untuk kanak-kanak, juga untuk orang dewasa yang mempunyai masalah gusi dan tulang. Dan kombinasi rawatan yang kami memberikan adalah yang terbaik, insya-Allah, yang setaraf dengan antarabangsa, Datuk, insya-Allah. Ya. Saya dah pergi tengok dah tu yang Datuk. tu, tapi cuma hari ni nak promote lah. Ya, betul. Jadi saya harap kita punya stakeholder kat luar tu lepas ni datanglah melawat UiTM fakulti pergigian kita. Kat situ boleh bayar dan ada juga yang free tadi kan. Ya, betul, Datuk. Okay. Jadi pada saya tahniahlah kepada Dr. Mariati dan juga Fakulti Pergigian UiTM kerana menyediakan perkhidmatan sedemikian. Jadi soalan kedua saya. Jadi sebab kita bincang tadi tu nampak macam hebatlah juga fakulti kita ni kan? Ya, alhamdulillah. Yang you juga hebatlah. Jadi agaknya mengapa? Cuba beritahu sikit. Ataupun mengapa bakal mahasiswa yang perlu memilih Fakulti Pergigian UiTM sebagai pilihan utama untuk melanjutkan pengajian dalam bidang ortodontics dan dental education. Tadi you sebut ada juga di universiti-universiti lain kan? Ya, betul. Tapi maybe you boleh share, berkongsi dengan kita apa menyatakan satu sebab mengapa orang kena pilih UiTM. UiTM, untuk makluman semua, kita adalah universiti pertama yang berjaya membentuk program siswazah berdasarkan mood baru, iaitu 1+3. Di mana 1 tahun master, 3 tahun PhD equivalent, which is level 8 MQA. Okay. And kita telah memulakan 1+3 program mulai tahun 2013. And then kita adalah antara universiti terbesar menyediakan fasiliti di mana kita untuk program pergigian secara keseluruhannya, Datuk, kita adalah enrolment yang terbesar untuk universiti awam, di mana kita punya pengambilan pelajar seramai 80 orang berbanding universiti-universiti lain hanya 30 atau 50 orang sahaja. Jadi maksudnya kursi dental kita tu lebih lah. Alhamdulillah. Kita dah mengguna pakai sepenuhnya, fully optimized, Datuk, kapasiti yang kita ada sekarang. Even kalau boleh, Datuk, kita nak tambah lagi kalau boleh, Datuk, fasiliti yang sedia ada supaya
kita boleh menampung pertambahan program-program siswazah yang kita jalankan. Bukan setakat untuk pengambilan pelajar tempatan, malah pengambilan pelajar antarabangsa, insya-Allah, Datuk. Okey, kalau masters ni memang pelajar antarabangsa kita buka lah kan. Ya, Tapi betul, kalau Datuk. pelajar undergrad ni kita bagi ruang kepada pelajar-pelajar tempatan. Ya, betul, Datuk. Alright, Zul. Alhamdulillah. Jadi maknanya mahasiswa mesti pilih, kalau yang nak ambil pergigian tu pilih UiTM, sebab UiTM banyak kursi dental tu. Dia bukan dalam kursi dekat kelas tu saja yang ada, yang bergerak pun ada kan? Betul. Ada Mobile dua dental bas. clinic, Satu, dua bas. Dua bas. Alhamdulillah Okey. sekarang, Datuk. Ya. Jadi saya difahamkan fakulti pergigian kita pun selalu mengikuti CSR, program-program bersama rakyat, bersama community untuk memberi pendedahan terhadap pergigian ini dan penjagaan gigi ini. Alhamdulillah. Kita pun nak jadi negara yang maju kan. Jadi kita semua rakyat kita gigi-giginya kena cantik. Gitulah pandangan saya. Alhamdulillah. Okey, kita kalau gitu kita haraplah dapat informasi yang terbanyak tadi tu boleh digunakan. Jadi kita sambung lebih lanjut lagi dalam segmen kelima selepas ini. So, saya nak kongsikan satu perkara dengan anda semua. Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM kini menawarkan satu perkhidmatan yang dinamakan Better Talk, yang merupakan satu perkhidmatan kaunseling atas talian menggunakan aplikasi WhatsApp. Kongsikan apa-apa isu atau jika anda perlukan sokongan emosi dan juga psikologi. Dan inilah tonggak kejayaan keluarga UiTM. Kita menyokong antara satu sama lain. Kita ada 72 orang sebenarnya, tapi kita ada bangunkan 4 avatar ini. Saya berharap ia akan digunakan oleh seluruh sistem dalam UiTM, tak semestinya pelajar. Ia juga boleh digunakan oleh pensyarah, juga staf pentadbiran dan staf sokongan, staf pelaksana boleh menggunakan platform Better Talk yang dibangunkan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM. Syabas diucapkan buat Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM atas inisiatif tersebut. Okay, jadi kita ada video tadi tu Better Talk. Okay, selamat kembali untuk segmen terakhir ini. Kita akan menyentuh 3 perkara, ya, soal action, sustainability dan formula yang akan dikongsikan oleh Profesor Madya Dr. Mariyati Mat Dasor, supaya beliau boleh berkongsi dengan semua yang hadir hari ini dan juga yang mendengar bagaimana untuk kita replicate apa yang beliau buat selama ini. Jadi saya mohon Profesor Madya Dr. Mariyati Mat Dasor untuk merumuskan mengenai action, sustainability and formula untuk berjaya dalam bidang ortodontics dan dental education. Sila. Terima kasih, Datuk. Aksi ataupun action yang kita perlu lakukan adalah bermula daripada kita sebagai warga pendidik UiTM. Peluang yang kita diberikan oleh UiTM untuk bertindak sebagai ketua, bermula daripada ketua program, dan kita diberi mandat seterusnya sebagai ketua pusat pengajian ataupun head of department, dan kemudiannya kita akan maju seterusnya untuk menerajui fakulti pergigian sebagai timbalan dekan dan insya-Allah mungkin dekan dalam masa depan.
ini adalah titik mula saya di mana peluang-peluang ini digunakan untuk belajar daripada pakar-pakar yang sedia ada dalam UiTM untuk menimba ilmu. Menimba ilmu ni bukan setakat kita pergi sambung belajar. Menimba ilmu daripada taiko-taiko, mentor-mentor. Sebab kita ada mentor-mentee system di antara warga pendidik yang lebih lama dalam pendidikan ataupun senior lecturer dan mementor ataupun memberi tunjuk ajar kepada warga pendidik yang baru. Ini adalah sistem yang bagus di mana kita perlu continue ataupun meneruskan supaya bukan setakat warga pendidik yang sedia ada mendapat manfaat dan juga warga-warga pendidik baru yang baru together join UiTM. Ilmu yang kita dapat, kita gunakan. Kita perlu tengok hasil yang kita dapat. Di mana hasil-hasil ini kita gunakan untuk kebaikan bermula daripada fakulti dan berkembang kepada universiti dan seterusnya di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bagi saya, tunjuk ajar yang diberikan daripada segi akademik, daripada bahagian hal ehwal pelajar Universiti Teknologi Mara, kita adalah yang terbaik. Kalau kita tanya siapa dulu taiko OBE, semua orang kenal Profesor Dr. Suhaimi. Agak pelik bagi kebanyakan orang sekiranya warga UiTM, warga pendidik UiTM tidak mahir mengenai outcome based education. So berkaitan dengan pendidikan pergigian, bila kita mula belajar mengenai basic konsep mengenai program dan kurikulum, kita akan lebih mantap lagi untuk melihat dengan lebih jelas dan lebih dalam mengenai apa itu masa depan dari segi pendidikan pergigian khususnya bagi kami. Daripada situ kita akan nampak result. Bila kita melakukan tindakan, kita akan nampak minimalkan risiko yang kita dapat. Kita akan lebih maju ke depan. Kita akan lebih rasa motivasi yang tinggi untuk terus berjuang dalam apa bidang yang kita suka, dan kita juga akan terus mendapatkan khidmat-khidmat pakar-pakar yang pada kini lebih maju, lebih ketara dari segi pengalaman dan juga result yang telah diperolehi. Daripada situ kita meneruskan tindakan dan usaha kita untuk lebih kreatif dalam mengenepasti cara-cara yang lebih mantap untuk kita teruskan dalam menerajui kita punya filosofi hidup kita sebagai warga pendidik. Dari segi ortodontik, kita akan terus mendalami ilmu pengetahuan. Saya tak kata saya sudah habis program specialty program ataupun program kepakaran saya jadi pakar. Tidak. Banyak lagi yang kita belajar. Kita belajar sebenarnya daripada pesakit. Kes-kes yang kita dapat, kita belajar macam mana untuk mendapatkan rawatan yang lebih cepat, rawatan yang lebih efektif, dan juga bukan disebabkan oleh outcome yang kita nak dapat. Of course, outcome yang kita nak dapat adalah optimal outcome, tapi result yang kita nak dapat juga adalah dari segi cost yang lebih efficient cost. Daripada asyik-asyik yang kita dapat, kita tahu ada banyak ruang-ruang yang kita perlu penuhkan dari segi penyelidikan yang perlu dijalankan. Bagi kami, kita adalah doktor pergigian dan juga adalah warga pendidik. Kombinasi dua ini sangat sesuai, di mana bila kita mengenapasi kelemahan-kelemahan dari segi rawatan ortodontik, kita boleh menjalankan penyelidikan supaya ia lebih mantap, ia lebih cost efektif, dan juga kita mempunyai visi untuk menghasilkan pattern-pattern yang lebih berguna. Kalau kita tengok di Korea, dia telah menghasilkan banyak pattern-pattern yang berkaitan ortodontik yang boleh menjadi manfaat dan filosofi kita bersama supaya kita lebih berjaya daripada negara-negara yang terkini seperti Korea. Itu adalah tindakan kita seterusnya. Dari segi sustainability, filosofi yang kita perlu kekalkan adalah kita perlu kekalkan dari segi kolaborasi. Kolaborasi because
bila saya mula berkolaborasi bersama Fakulti Farmasi dan Fakulti Kejuruteraan. Fakulti Farmasi bersama Dr. Amlizan, Fakulti Farmasi Kejuruteraan bersama Profesor Dr. Hussein dan Dr. Nurniza, Dr. Zuhaini, Dr. Amirul. These are the expert in material dan juga expert dalam segi mekanikal, pembentukan desain. So kolaborasi ini perlu diteruskan untuk kita sustain apa pencapaian yang telah kita capai pada tahap ini. Oleh itu kita juga perlu melihat dari pelbagai segi yang lain. Kita perlu lebih kreatif untuk melihat model-model yang lebih akan lebih mantap dari segi outcome yang kita akan dapat. Dari segi ini kita dapat meneruskan kejayaan, kita dapat memantapkan lagi result yang kita dapat, bukan dari segi pattern saja, juga dari segi peningkatan ilmu human resource kita, warga pendidik kita. Pelajar kita akan mendapat manfaat yang lebih kerana mereka berpeluang untuk mendapat ilmu pengetahuan daripada pakar-pakar daripada segi bidang yang berbeza. Again, saya nak menekankan bahawa sinergi is the best words to describe. Bukan setakat kolaborasi expert daripada segi konten, daripada segi fasiliti yang kita ada. Kita dapat teruskan dengan lebih mantap lagi, Datuk. Saya sering menggunakan perkataan mantap, ya. Saya rasa ini bertepatan dengan apa yang kita nak dapat. Bukan setakat kita menghasilkan sesuatu, tapi sesuatu tu lebih more impactful, insya-Allah. And bagi saya formula untuk lebih berjaya adalah action plus knowledge, dan ultimately will result into sukses ataupun kejayaan dalam hidup kita, insya-Allah, bukan setakat di dunia, insya-Allah di akhirat juga. Okey. Dengar tu ya para pendengar, all stakeholders, ya, apa yang disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Mariyati tadi tu ada formulanya. Jadi kita bukan sembarangan hari ini kita bawa. Saya memang kita menggunakan setiap kali CTWR, kita akan mohon semua pakar-pakar yang kita jemput ini untuk memberi maklum bagaimana action dia, bagaimana nak sustain perkara tersebut, kejayaan tersebut, dan apa formulanya. So yang disebut tadi tu untuk sustainability kita mesti kena ada kolaborasi, ya, maintain kolaborasi tersebut, maintain juga sinergi yang diberi contoh. So saya berharap semua para pendengar dan juga pengunjung yang bersama kita mendengar sesi ini, ambillah iktibar ataupun perkongsian ini untuk membawa kita kejayaan ke masa hadapan, insya-Allah. Bukan dalam bidang ortodontik dan dental education sahaja, tapi boleh apply kepada mana-mana bidang, ya. Jadi doktor ada sebut tadi tentang result. Ya, jadi result ni semua benda kita buat, kita rancang untuk dapat result ni, kan. Kita tidaklah merancang saja-saja merancang. Kita rancang untuk dapat mencapai apa keputusan-keputusan yang penting, yang impactful tadi kata. Alright. So begitu panjang lebar Profesor Madya Dr. Mariyati Dasur berkongsi dengan kita hari ini tentang ortodontics dan dental education, dan saya berharap bakal-bakal mahasiswa yang akan join UiTM juga akan dapat manfaat daripada video ataupun daripada sesi yang kita ada hari ini. So saya harapkan kita semua dapat memanfaatkan perkongsian ini. Jadi sebagai penutup, saya berharap semua warga UiTM gunakanlah semua perkhidmatan yang disediakan dengan sebaiknya, bukan sahaja menggunakan perkhidmatan CTWR ini, juga semua perkhidmatan yang disediakan oleh pihak universiti. Sebagai contoh, kita dapatkanlah khidmat nasihat dari 40 pustakawan rujukan di seluruh kampus UiTM dengan hadir ke perpustakaan secara bersemuka di meja-meja rujukan mereka atau melalui lain-lain saluran seperti telefon, chat with librarian dan juga email. Di chat with librarian di pitar.uitm.edu.my/librarian
lip chat. Sebab kita orang akademik, kita mesti manfaatkan perpustakaan kita sebab sekarang ni perpustakaan kita boleh dicapai daripada mana-mana sahaja. Alhamdulillah, kita rezeki Allah bagi, jadi kita mesti manfaatkan rezeki yang diperolehi. Okey, jadi akhir kata saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Mariyati Mat Dasul kerana sudi menerima jemputan saya untuk perkongsian hari ini dalam Coffee Talk with Rosie Mei 2023. Jadi pada masa yang sama saya nak juga merakamkan terima kasih buat unit perkhidmatan OKU UiTM untuk khidmat penterjemah bahasa isyarat kita hari ini. Kepada semua penonton, terima kasih atas penglibatan anda. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada semua kru yang terlibat dalam CTWR episod Mei 2023. Jadi sama-samalah kita menjaga nama baik dan reputasi Universiti Keramat ini. Jumpa lagi di Coffee Talk with Rosie 2023 episod Jun 2023 yang akan terus menonjolkan seorang lagi warga UiTM yang dipilih khas menerusi laman sesawang expert.uitm.edu.my. Tamu panelis ini juga akan berkongsi mengenai pencapaian beliau dan bidang kepakaran beliau. Untuk itu, kita tunggukan sesi seterusnya. Jaga diri, hiasi peribadi dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.